Ramai yang pergi haji tahu. Allah Allah. Ramai yang pergi haji tahu. Seorang ni mesti wakil. Satu pasangan. Dia seorang. Tahun ni kritikal sikit haji ni. Bukan, kita memang kota kita apa dipanggil ni 28,000. Itu kota. 10,000 tu extra. Tahu? Tak dapat ni. Kita pun tunggu. Kita 850 katil tu di Saraya. Not sure, tapi kita sejak tadi saya kontak dengan management. Dia kata insyaAllah kita tunggu sampai kalau kita decide untuk terbang pertengahan Oktober. Even yang pergi dengan muasasah pun dia punya jadual dua juga. Ada yang dah terpilih tapi tak tahu jadual lagi. Saya tak wajib pun pening. Saya nak susun jadual tu je nak tahu. Sebenarnya dia boleh terbang dah mana yang ada. Cuma isunya bila sebahagian yang ikut package, umpamanya kita ada lebih kurang 160 orang yang ikut package kami. Kita masuk pada lebih kurang 26 Oktober. Zulhijjah apa dipanggil ni, 26 Zulkaidah. So 26 Zulkaidah maknanya pada pertengahan bulan Oktober tu ataupun pertengahan Oktober lebih kurang. Sekarang dulu kalau siapa yang pergi sekarang, maknanya kita akan duduk hotel lain dulu. Itu satu perkara. Dan kami pun tak rasa keluar duit lain. Lebih kurang satu orang 1,000 lebih. Kita ada lebih kurang 150 orang. Jadi berapa ribu tu? Hampir-hampir 300,000 untuk tampung. Kita tak boleh minta pada jemaah ni. Syarikat kena keluar sendiri. Itu syarikat ni, itu bukan tak ada hotel. Hotel kita ada. Tapi dia di Mekah ni tuan-tuan. Dia orang Arab ni, nama pun Arab. Sementara kita tunggu yang lain, kita cerita bab lain lah. Sebab tadi lampu pun tak nyala lagi. Dia orang Arab ni, dia pandai. Bila musim haji, hotel tu dia bagi kepada dua musim. Satu murah, dia ambil daripada satu mahal, dia bagi pakai daripada awal musim sampai hujung. Yang murah dia bagi betul-betul dekat musim haji. Dia tak bagi awal lagi. Maknanya orang datang tu betul-betul hujung. Berarti dalam lebih kurang sebulan, masa sebelum haji. Pasal dia 26 lebih kurang 20-an gitu, 20 Zulkaidah, haji 9, tak sampai pun, lebih kurang 2 minggu je. Itu yang dia bagi. Kalau siapa nak masuk awal, wahan sama je. Hotel tu kalau orang lain dah masuk, orang lain bukan boleh masuk. Takkan orang nak masuk daripada awal bulan, katalah daripada Syawal ni, orang masuk, kita flight pertama 1 Zulkaidah. Kita memang begitu, 1 Zulkaidah. Tak ada orang nak ambil 1 Zulkaidah sampai 20 Zulkaidah. Nak buat benda, duduk saja. Lepas tu 20 Zulkaidah dia keluar. Tak mungkin. Jadi maknanya, kalau hotel tu, bilik tersebut orang tempah pada 20 Zulkaidah, berarti 1 Zulkaidah pun orang tak boleh guna. Tapi dia punya style tu, daripada aku tak dapat, baik kau pun tak dapat. Jadi maknanya kalau ambil 20 Zulkaidah, berarti bayar murah sikit. Kalau nak ambil daripada awal, kena bayar mahal. Wahal benda tu sama je. Dia mahal tu kita tak ada masalah untuk bayar per day tu, tapi harga tu dia melambung. Berarti kalau masuk Zulkaidah, harga tu mahal. Kalau selalu sebilik katakan 2,000, masuk daripada Zulkaidah, sebilik tu harga dia, kalau satu Zulkaidah contoh lah tuan-tuan, dia jadi 3,000. Dia macam itu dia buat. Bukan soal dia suruh bayar bilik tu memang kena bayar lah. Sebab kita pajak terus. Tapi dia tak nak. Kalau nak pajak benda ni, lain. Dia di sana, dia musim haji dia tak pakai hari, dia pakai pajak. Satu musim haji berapa? Saya kata satu musim haji, satu bilik, katakan satu bilik tuan, umpama katakan 20,000 satu bilik.
Musim haji tu biasanya daripada itu yang dia bagi tu. Satu daripada 1 Zulkaidah, satu daripada hujung. Sampailah hujung musim haji biasanya kita balik bulan 11 tu lebih kurang Muharram dah masuk. Biasa Muharram dah tak ada orang dah. Cuma orang Malaysia tinggal Muharram ni, duduk di Malaysia, duduk di Saudi. Jadi sebenarnya kalau kita pajak, dia memang style gitu, satu musim dia bagi. Jadi satu musim katakan harga 20,000, tapi kalau nak ambil daripada 1 Zulkaidah, dia jadi mungkin 35,000. Pening gitu. Dia buat gitu. Dia Arab ni macam tu, dia asal boleh buat duit, kot bawah ke, kot atas ke, kot tepi ke, dia buat. Sebab itu kita pening. Jadi yang ini yang berlaku hari ni. Sebab itu tuan-tuan tengok, ada saudara kita yang dah dapat sah pergi haji tahun ni, tapi date tak dapat. So tabung haji terus shuffle balik. Walhalnya tarikh tu memang ada dalam sistem dah. Itu yang berlaku. Sama juga dengan package hari kita pun pening. Saya tengok sini surat yang dihantar ke PM tu. Kita kalau tak pergi, tak dapat kuota 10,000 tu, syarikat menguruskan haji dia akan rugi 16 juta. Macam kita Gemilang sini, kita dah ada 850 katil. Kita hanya boleh isi kalau ikut kota tabung haji ni waktu 100 katil saja. Takkan satu orang nak duduk 4 katil. Apa hal pula. Nah, itu masalah ni. Tak ada makna pun ni pun kalau duduk 4 katil seorang pun. Kita pulang balik tak ada. Yang 160 ataupun 200 tu, itu daripada kota yang terpilih. Umpamanya katalah orang Malaysia niaga ni nak pergi ikut saya, ikut Gemilang. So memang dah terpilih, selected punya orang. Tapi ada sebahagian ni katakan lelaki-lelaki ni tak terpilih, merayu untuk terpilih sama. Yang ini ni pakai kota 10,000 tu. Dia dalam tabung haji ni, dia tak bagi. Kota yang 28,000 tu dia tak bagi untuk rayuan yang melalui package. Rayuan hanya muassasah. Tetapi muassasah pun dia bagi lebihan saja. Dia bagi yang selected dulu. So kalau tahun tu 28,000 is selected, so yang selected je lah pergi. Yang rayuan memang tak pergi seorang pun lah. Tapi biasanya mana ada orang yang selected sampai 28,000. Kadang adalah makcik tu dah 88 tahun kan, hari ni dapat, besok dia meninggal, jadi ganti orang lain. Maksudnya begitulah. Sebab tu kita tengok ada tawaran semasa ke semasa. Ni yang dah dapat ni mungkin daripada tarikh dia dapat tawaran sampai nak pergi ni mungkin ada 10 orang meninggal, 20 orang meninggal. Standard lah tu. Kadang dia dapat tahun ni tuan-tuan, untuk rayuan dengan muassasah umur ialah 80 tahun. Saya ingat kita sekali-sekala kena buat ceramah haji juga sini, biar kita tahu sikit maklumat. Bukan not in the list the rayuan, dia rayuan tapi dia bukan rayuan bawah, dia panggil no, dia ada satu dipanggil rayuan di bawah warga emas. Warga emas is 80 umur dia. Kalau 70 bukan warga emas, belum emas lagi, itu baru nak berkilat baru. Dia perak tak pakai dah lah. Jadi sebab dia oleh kerana terlampau ramai, tak silap saya, kota untuk warga emas, saya tak, figure tu saya tak berapa tepat lah mungkin tuan ni, tapi around that figure lah. Maknanya dalam lebih kurang 2,000 je untuk kota warga emas. Jadi kerana warga emas yang 75 tahun ramai, dia terpaksa kecilkan kota tu. Dia terpaksa naikkan graf umur tu. Jadi kalau 78 pun ramai juga, 8,000. 79 kurang sikit, ada 4,000. 80 betul-betul ada lebih kurang 2,000 lebih sikit. Jadi dia letakkanlah umur warga emas tahun tu. Adakah ada pengiring lah. Jadi akan adalah warga emas 2,000, umur 80. Jadi tambahlah umur 80. Saya tu yang kata tadi, dapat seorang terperanjat, ya Allah dapat, meninggal terus. Dapat meninggal. Itu. Jadi cukuplah 2,000 tu pergi. Jadi makna bukanlah yang 80 saja, berarti ada 81, 82 dan 80 ke atas tu lah. Itu seperti warga emas lah. Tapi jarang lah tuan-tuan ni kita tengok yang umur 88, 89. Kalau ada pun kesian sangat lah. Jadi terpaksa itu yang hari ni berlaku. Itu sampai satu ketika besok warga emas tu semua sama, 40,000 orang kali. Pasal hari ni muda-muda mendaftar sama, serentak daftar. Jadi sebab itulah
kadang-kadang bila kita dengan package ni sebenarnya itulah lebih sikit kita punya rayuan. Lepas tu di package tahun ni dicadangkan sebagai 73 tahun. Maknanya 73 tahun ke atas itu dibagi priority dalam package. Tapi package dia tak pakai tu. Dia bukan umur paling tinggi, harga paling tinggi. Sebab package dia business. Tabung haji not business, dia services. Kecuali tabung haji travel. Sebab itu diwujudkan tabung haji travel untuk bisnes. Kalau tidak, orang lain dia bisnes, dia tak dapat. Jadi tabung haji travel pun sama, dia bisnes juga. Cuma mungkin tabung haji travel sudah dekat-dekat dengan tabung haji, dia tak berani nak apa sangat lah. Jadi first come first serve juga. Dan dia mungkin dia apply jugalah umur-umur yang tertentu tu dia bagi priority. Even dalam package pun memang sometimes kita bagi juga priority itu pada umur-umur tertentu. Depend pada request lah. Tapi asas dia gitulah tuan-tuan. Tahun ni memang paling kritikal. Dan kita jangka tahun ni seperti tahun 2009, kota tu akan datang lebih kurang 1 week after, selepas flight yang pertama terbang. So maknanya flight pertama 17, yes, flight pertama is 17 baru ni. So saya ingat mungkin 1 week after lebih kurang, ataupun 10 days after lah, lebih kurang begitulah. Maknanya end of this month tu, tengoklah macam mana. Kalau tak ada juga, mungkin ada ramai yang menunggu juga. Ada yang menunggu sih, yang merayu. Tak terayu, tak ada yang merayu. Kami tak merayu Ustaz, tak ada lah gitu. Jadi itulah tuan-tuan senario pun. Jadi hari ni banyak orang mimpi jumpa Kaabah, mimpi jumpa unta, macam-macam lah. Semua tu pasal merayu punya pasal. Jadi ada orang kata, Ustaz, tadi saya bohong. Ustaz, tadi saya mimpi berada di dataran Kaabah. Adakah makna saya pergi? Saya kata, Akak sekarang ni merayu ke apa ke? Saya merayu Ustaz, kota tak dapat pergi. Tak payahlah kat kira mimpi tu kan. Memang kalau orang nak pergi macam itulah mimpi dia. Jarang dia mimpi pergi Amerika. Itu standard lah tuan-tuan ni. Sebab itu istikharah pakai mimpi ni tak pakai kalau kita dah ada azam. Faham? Dia istikharah ni sebelum azam. Sebelum kita masuk bab syukur ni, kita cerita sikit bab mimpi tadi tu. Sebab itu salah kita nak kahwin sebelum kita kenal perempuan tu dulu. Bukanlah tak kenal langsung, berarti sebelum kita nak decide sama ada kita ni nak cinta ke, nak kahwin ke tidak. Kan, dah kenal kawan lama, dia kata saya rasa elok kita kahwin lah. Nanti saya istikharah tu. Itu okey. Saya lah cinta bagai nak rak, tergulik-gulik, cakap di telefon. Lepas tu baru nak istikharah, memanglah muka kawan tu keluar. Kan, tak dan tidur pun keluar lagi. Kan, tengok muka orang nampak muka dia. Siapa pula muka you dengan muka dia? Tu dia panggil gila bayang. Kalau dalam tidur dia panggil bayang-bayang. Baik, kalau kulihat nampak orang pun dah penuh, bolehlah kita mula. Kalau tadi takut ceramah dengan kursi je. Tapi fahamlah tuan-tuan ni, bawa balik tadi. Kita sini habis pukul apa sebenarnya? Jam mana? 5:30 baru habis. Padahal lah, saya awal betul hari ni 4 suku sampai lah. Sorry 4 pukul 4. Bukan 4 suku, pukul 4. No, pukul 4. Saya sampai pukul 4. Nampak dia tadi keluar pukul apa tadi keluar? Keluar tadi. Bawa plastik putih tadi. Pergi ke mana? Bawa yes. Itu lebih 4.30 saya dah turun tu. Ya, 4.30 tu saya dah memang nak kereta balik. Ya. Jadi lama dah saya parking situ. Jadi kalau kena parking bayar mahal tu, kena bayar tu tadi. Baik, ala kulli hal tuan-tuan, Allah Ta'ala barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi muttabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama pada petang ini. Tadi kita mula dah, tapi tadi tu mula berborak je, dia tak rasmi mula dia.
Yang ini rasmi sikit lah. Sebab itu kita mulakan dengan puji-pujian. Sebenarnya yang saya baca tadi tu mula-mula tu puji-pujian. Kita pun tak tahu benda ustaz-ustaz baca mula tu, kan? Iaitu puji-pujian saja. Ya, sebab kita digalakkan supaya mulakan sesuatu dengan puji-pujian. Lebih-lebih lagi dalam kita berucap. Sebab itu sebelum yang pengurusi majlis, Nabi sebut Assalam qabla al-kalam. Salam dulu sebelum cakap. Kita dalam speech kita diajar, terima kasih pengurusi majlis yang bahagia, Datuk-Datuk, Tan Sri, Datin Sri, Puteri-Puteri, Putera, sebagainya, kan? Dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silap tu, tentunya salam dulu, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mestilah, kan? Sebab Nabi sebut kullu amrin dhi balid la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap benda yang penting-penting kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Terputus, kata para ulama, ialah terputus barakah. Jadi mula bismillah, kemudian assalamualaikum dulu, kemudian buatlah benda nak terima kasih pengurusi majlis, jaga masa. Itu macam bertanding aja. Jadi maknanya kita mulakan begitu, kemudian dengan puji-pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi itu panjang je lah dia punya bunga. Wabihi nasta'in, dengannya kita minta tolong. Sengaja lah tuan, lama dah kita dengar, fahamnya tidak, kan? Jadi hari ni saya beritahulah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu erti belaka semua. Wabihi nasta'in, dengan kita tolong. Ala umurid dunia wa din, atas perkara dunia dan perkara agama. Ya, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Selawat dan salam ke atas rasulnya yang mulia, wa ala alihi, dan ahli keluarganya, wa ashabi, dan para sahabatnya, wa tabi'in, dan pengikutnya, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang yang ikut pengikutnya yang ikut Nabi sampai kesudah ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya, salatu wassalamu ala rasulil karim. Dan qala rabbi syrah li, pasal dalam Quran sebut ayat tu, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, itu doa nak bercakap, kan? Dan diajarkan, tak silap saya, kisah Nabi Musa, betul tak? Ya, supaya lidah kita tu wahlul uqdatam min lisani, ialah kau ihlal hul hal, maknanya kau jangan bersimpulkan uqdatam min lisani. Kadang kan lidah kita gitu-gitu kan, tak tahu nak cakap benda. Nah, dia tu kena, kan? Kemudian sambung lagi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini doa ketika Nabi Adam diciptakan. Ini kata para ulama, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, jadi kita bacalah. Maknanya kadang kita ni tak tahu benda. Betul. Kadang tengah kuliah ni tuan-tuan, dia kita perlu juga kadang apa dipanggil ni, suntikan daripada Allah Ta'ala. Bukan terror sangat pun, tak. Tuan-tuan, buku kan sama, tapi kan lain yang Ustaz tu syarahkan. Faham tak faham? Buku sama, syarah itu lain. Mana dapat? Nah, tapi itulah kadang-kadang kita mesti minta kepada Allah Ta'ala, dan kita yakin bahawa Allah akan bagi pada kita. Sama juga bila kita berucap tu dengan syarat lah. Jangan nak act pula berucap tu, kan? Kau tengok ni aku berucap, terus tak keluar benda, kan? Tak. So itu yang disebut tadi, kita baca doa tu, ya. Dan kemudian yang terakhir doa saya baca tadi, itu saya lah, ustaz-ustaz lain lah dia punya pembukaan, ya. Doa Ibnu Abbas, ya. Apa doa tadi saya baca? Memang tak ada harapan. Tuan-tuan ingat tu benda, dan tak kalau Ustaz baca je lah, baca, ya. Selalu kita dengar tu, kan? Kita baca doa tadi, Allah, apa pula doa tadi, apa doa? Saja saya nak uji tuan-tuan tu, ingat ke tak ingat? Tuan-tuan memang tak ingat tu, tahu dah, ya. Jadi kita bacakan, ya, Allahumma faqihna fid din. Doa Ibn Abbas yang Nabi baca tu, Allahumma faqihu. Kalau saya baca Allahumma faqihu je, tuan-tuan yang alim, sudahnya saya yang bangang. Jadi maknanya faqihna, kita sama-sama pandai, ya, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Kau ajarkan kami juga ta'wil, supaya bila kita mengaji tuan, kita pun faqih, faham. Ya, kadang mengaji benda pula ustaz cakap betul, kan? Kita menung sampai ke sudah. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak sebagai mukadimah. Dan saya pun kadang suka khutbah saya terjemahkan yang di ujung tu. Kadang orang kita memang tak tahu benda tu, kan? Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum. Itu kan tu khutbah yang pertama. Di ujung tu kan, fas'alullaha
yu'tikum wala zikrullahi akbar. Habis pula dah, ya. Apa, memang tak ada harapan lagi, tak ingat. Kalau saya tak ingat, tuan-tuan 10 kali pun tak ingat nampaknya. Di ujung tu, ya, kita minta Allah, kita pesan tu, khatib pesan kan sebenarnya, kalau minta pada Allah Ta'ala, washkuruhu washkuruhu ala nikmihi yazidkum. Syukurlah atas nikmat dia akan tambah pada engkau. Kadang saya terjemahkan biar jemaah ni faham sikit. 20 tahun dengan khutbah tak faham benda pun, ya? Wala zikrullahi akbar, dan ingat Allah itu, ya. Wala zikrullahi akbar, Allah ya'lamu ma tasna'un, dan ingatlah, ya, mengingati Allah itu lebih besar dan Allah mengetahui apa yang kamu buat, kan? Jadi terjemah sikit. Jadi kita ni orang Melayu, jadi kadang tak nak faham, ya? Baik, itulah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya kita hari ni dah habis tajuk bersyukur tu, betul tak? Ha? Ke tak betul? Memang tak tahu pun, ya? Bulan puasa baru ni kita habiskan. Pasal bulan puasa kita canggih sikit jumpa setiap minggu, jadi cepat sikit mengaji. Ini kita jumpa sikit sekala, lambat sikit lah, dan makan pun sikit sekala juga, sama macam mengaji, ya? Jadi maknanya habislah kita bab. Betul tak? Saya pinjam buku siapa tu? Betul habis saya pun tak bawa buku hari tu. Saya cuma tertarik, tuan, apa nama Ustaz Asrizal tu dah sudah ke belum? Oh, besok, ya? Ustaz Asrizal ni dia sama dengan saya di Jordan dulu, ya? Saja ambil glamour sikit lah, dia glamour je, tumpang glamour lah. Biasalah kita bila orang glamour kita kenal lah, orang tak glamour memang kita pun tak ada nak tumpang, ya? Jadi Ustaz Asrizal ni dia memang hebat lah, ya, pasal dia lama mengaji pun lama, ya? Dan dia rajin merantau, dan dia tu rajin mengaji, apa dia panggil tu, dia kaji tentang Turki, ya? Dan dia ni memang jenis orang musakaf lah. Musakaf ni jenis orang knowledge gitu, knowledgeable lah, gitu kan. Dan balon jalan tuan ni asal bunyi sekarang putih tu kira tu, ya? Tapi ni tolong jangan upload dalam internet ni. Potong sikit, ya, buat malu company tu. Alah kulihat nak sebut pertamanya dekor dah lah sekarang, ya? Saya selalu tengok dekor dah orang tua ni, kata bagus lah, ya? Mana dia berjaya lah. Dia seorang bermakna, dia seorang motivator yang betul, ya? Kadang dia nak motivate dia pun motivate diri dia tak selesai, betul tak? Jadi tuan-tuan boleh pakai tu, berarti dia kuh tu, berarti dia berjaya motivate diri dia. Dia makna dia seorang motivator, kan? Dia memang seorang motivator, ya? Yang keduanya, saya tengok iklan dia tu, super special ke apa iklan dia? Ha? September special. Super special ke apa special? September. Special Saturday atau special Thursday ke? Special September. Canggih tu. Maknanya dalam banyak ni ada satu yang special. Dia special ni satu je, kan? Isteri kalau ramai pun special satu je, kan? Itu contoh je, ya? Perempuan marah tu contoh tu. Jadi makna special, bagus, ya? Special September. Dia macam-macam lah ada tu. Saya tengok Ustaz Nazmi pun ada dia punya jadual. Yang saya punya kecil je. Tak, bukan soal kecil tu, tak ada. Tak komplain yang kecil tu. Saya suka sebenarnya. Saya yang punya pun saya suka. Ayat tu, sepetang bersama saya. Jadi cuma saya duk fikir tadi, why not kita tukar sikit konsep kita. Oleh kerana dah sepetang tu cantik dah. Jadi kita tak payah buat kuliah dalam ni lah. Kita buat kuliah kata nak makan. Tak semua ni. Pasal dia bunyi santai tu, kan? Mungkin boleh tarik sikit orang. Jadi kita start kuliah tu boleh kopi dululah, tapi jangan melantak dulu, ya? Kalau tidak saya yang menung tengok orang melantak, habislah aku ni kejap lagi tak ada lah harapan, ya? Saat saya tengok di bawah tu pun tempat pun cantik, kan? Jadi maknanya kita buat santai, kan? Duduk situ, tapi tak tahulah boleh muat ke semua. Bawah tu macam kecil je, tapi macam mana boleh cukup bila makan? Otak semua makan. Oh, tu cerita dia. Jadi apa boleh buat? Jadi kita terpaksa tangguhkan dulu lah idea tu. Tak pasal nama kuliah tu sepetang tu, jadi makna buat santai sikit, kan? Tak ada masalah. Boleh tuan-tuan, apa masalah? Mengaji ni kita kena fleksibel, ya? Tuan-tuan pun duduk dalam ni, yalah, maknanya nampak tak nampak, dah tak nampak terus, ya? Alah kuliah dengan bincang kemudian lah tu, ya? Untuk idea lah tu, ya? Saya sebenarnya tuan-tuan nak ke mesin niaga, dia memang saya pun kalau apa nama ni telefon kat sini dia telefon tu, dia kata Ustaz jangan lupa. Tak, memang tak lupa. Mesin niaga ni saya tak lupa. Antara tempat yang saya tak lupa pasal dia ada makan. Dia memang saya tak lupa lah biasanya. Tidak tuan-tuan, ni sebenarnya bukan pasal itu.
Saya sebenarnya bila tengok tuan-tuan boleh stay sekejap untuk majlis ilmu, itu satu yang hebat. Ini waktu orang berebut balik. Saya tadi dia matrik kan, dia orang pun ada makan-makan juga. Saya katakan dengan dia orang, saya ada kuliah pula di Mesin Niaga. Dia kata pukul 3 ke Ustaz? Tidak, pukul 5.30. 5.30? Yalah, waktu balik tu. Dia kata kami kalau bawa waktu balik, jawapannya kami je lah yang menjemput tinggal kan, yang lain semua balik belaka. Jadi itu sebenarnya ada kelebihan, dan saya rasa benda ni memang kena ada dukungan lah. Maknanya kalau tuan-tuan dah buat begitu, dan kami para asatizah ni maknanya kena dukung betul. Sebab benda ni berjaya tuan-tuan buat dan berterusan. Jadi suatu perkara lah tuan-tuan ni. Bukan mudah sebenarnya nak buat majlis ilmu ini, lebih-lebih lagi waktu balik. Walaupun alasannya jam kan, sebahagiannya ada, sebahagian tak pun, dia duduk sini je USJ ni, bukan jauh no pun tak. Tapi jam pun kalau berjalan kan sampai. Tapi kalau jam tak berjalan-jalan, kita duduk je sini, memang sampai sudah tak sampai kan. Itu cerita dia. Tapi maknanya begitulah tuan-tuan. Sebab itu saya kata bukan soal makanan tu, tidak. Tuan-tuan tak ada buat makanan pun saya datang juga kan. Bulan puasa mana ada makan, datang juga. Sebab maknanya kerana saya di pejabat, pada saya masjid surau ni itu biasa. Saya pengalaman tak lama tuan-tuan, lebih kurang 13 tahun saja dalam bidang dakwah ni, dalam dunia dakwah ni. Dan hampir kadang-kadang sebulan ada 100 jadual ya. Pada saya surau masjid tu perkara biasa, kerana itu memang tempat mengaji. Tapi bila ada tempat mengaji, baru ni panggil ke Shell, buat dekat stesen minyak ya. Sekejap tuan, ini Ustaz Syed pula telefon. Assalamualaikum Syekh. Boleh anda on TV telefon nak kena angkat? Anda tengah cerita soal Imah, nak call dia boleh. Dari mana? Anda tengah kuliah saja. Anda InsyaAllah. Baik. Ala kulli hal tuan-tuan, sambung balik ya. Sebab itu maksud saya tadi ialah mad'u tadi ni, mad'u. Lepas tu kita pergi sekarang. Hari tu Kak apa ni ajak saya pergi ke Shell, ceramah dalam stesen minyak, okay. Kan? Beruntung dapat minyak free kan. Macam itulah harapannya kan? Tak, pasal pada saya ni tempat untuk kita pergi untuk berdakwah. Jadi tuan-tuan, sebab itulah saya sebutkan tuan-tuan kekalkan. Yang ada ni kekal untuk bagi sokongan yang lain yang baru. Jadi kalau tengok ada yang baru-baru tu, baguslah bagi sokongan pada dia. Kalau boleh bagi cendah hati ya, bagi 300 ke elang dengan tang. Alhamdulillah kita hari ni kita sambung pada tajuk yang baru. Baik, tuan-tuan pilih tajuk mana kita nak bincang. Dia canggih sikit mengaji kita ni. Buka dekat isi kandungan tu ya, buka surat 7 Roman. 16. Baik, 16 ke 19? Amboi, bila bagi tajuk macam-macam pula pilihnya lah. 16 bab doa dululah ya. Sebelum kita nak kena bincang bab puji ni, kita bincang bab doa tu. Baik, tuan-tuan, kita start dengan bab berdoa. Berdoalah nescaya Allah kabulkan. Muka surat 355, 372. Dia sebenarnya tajuk ni saya dah buat dulu, mukadimah dulu. Kali pertama datang dulu. Ya. Tapi saya ringkaskan, dia boleh jadi satu kali je kuliah. Tapi dia dah pakai kitab, dia tak boleh ringkas. Sebab tuan-tuan dah tahu. Kalau saya ringkas, tuan-tuan akan kata, ni tak baca, ni tak baca. Tapi masa tak ada kitab dulu, saya ringkaslah. Memang nampak pendek je bacanya. Ya? Walhalnya satu tajuk tu saya ringkaskan jadi satu pertemuan je ya? Jadi pasal tuan-tuan pun tak tahu apa yang saya baca, dan tuan-tuan pun tak ada. Yang ini tak boleh, pasal tuan-tuan tahu, nanti tuan komplain ya? Jadi kita mulakan tajuk 335 berapa tadi? 355 Berdoalah nescaya Allah kabulkan ya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi dan Rasul paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Amma ba'd.
Unsur-unsur penting dalam bahasan ni 5, iaitu keutamaan berdoa, beberapa etika dalam berdoa, doa para nabi, doa para wali dan orang-orang saleh. Kemudian beberapa manfaat berdoa. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahawa doa adalah tali penyambung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang hamba tidak akan jujur dalam berdoa kecuali kalau dia jujur dengan Allah. Sebab itu doa ni dia bukan saja-saja. Walaupun kita nampak doa ni maknanya minta, tuan-tuan ni, tapi oleh kerana doa ni kita bincang dalam bahasa Melayu, dia tak berasa sangat. Kalau kita tengok doa ni dalam bahasa Arab, dia minta dalam bentuk arahan. Sebab itu kata para ulama, oleh kerana dia dalam bentuk arahan daripada atas ke bawah, balik bawah ke atas, maka dia jadi dipanggil apa? Appeal. Faham? Tapi oleh kerana arahan tu datang daripada atas ke bawah, maka dia jadi suatu perintah. Faham tak faham? Sama je. Ya Allah, kau turunkanlah hujan. Ni arahan kau apa ni? Arahan dari bahasa Arabnya. Tapi oleh kerana kita bahasa Melayu memang kita kata tu doa tu kata dia. Tapi sebenarnya kita mengarahkan Allah suruh turunkan hujan. Tapi kata para ulama, bentuk permintaan tu dipanggil. Ya, permintaan itu daripada bawah ke atas, maka dia jadi appeal, rayuan. Satu rayuan. Walaupun bentuknya arahan. Tapi bila mana dia datang daripada Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasalah, maka dia jadi suatu apa? Perintah. Nampak? Sebab itu sebenarnya doa ini dia ada hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Dia bukan kosong. Dia bukan kosong. Sebenarnya itu nak menunjukkan dari segi kita punya relation, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak nak berdoa ini, dia orang sombong. Orang tak nak berdoa ialah orang yang sombong. Sebab itu kenapa kita disuruh berdoa? Kerana itu nak menunjukkan keperluan kita kepada Allah Ta'ala. Lagi banyak kita berdoa, menunjukkan lagi perlu kita kepada Allah. Lagi banyak berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa selalu. Dia berbeza dengan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala, dia suka kalau kita minta. Dia suka. Kerana bila minta ni tuan-tuan, dia menunjukkan kita ni rendah. Biasa orang minta kan kena rendah, betul? Gitu kan? Tu Haji saya ingat kan, katalah sebagai ketua jabatan, saya ingat saya nak cuti kahwin lah, kata dia. Bukan dah kahwin? Tak, ni seorang lagi. Contoh tuan-tuan ni, saya sehari 2 hari ni terpaksa buat press statement, press conference, press statement pula, press conference. Saya dalam Facebook saya keluar gambar saya masa akad nikah, kan? Bukan saya meneman orang je nikah, kan? Tapi sebelah, jadi orang tengok saya dah termasuk di antara pakatan-pakatan yang menikahkan orang tu, kan? Jadi terpaksa buat press conference lah, menerangkan yang memang sebenarnya saya lah orang tu. Kan? Jadi maknanya nak bagi tahu tak, sebab orang kita ni dia sensitif. Tengok ustaz nikah je, tak boleh pakai ustaz tu, nikah lagi dia. Apa pula menikah bagus lah. Bukan dia buat lari orang. Lain lah buat lari orang, baru salah. Dah sungguh tuan-tuan. Tapi bukan cerita saya lah, tak. Jangan ada pula yang tanya, ustaz nikah lagi ke? Tak. Ini cerita pasal ada sahabat saya, ustaz lain lah, dia yang nikah. Jadi saya pula terpaksa buat press conference untuk dia, pasal saya yang ada dekat dengan dia. Jadi orang tanya saya lah. Tapi yang canggih ni tuan, tu satu canggih ni idea. Ini orang lelaki lah. Kalau yang dah kahwin atau nak kahwin lagi, nak nikah, bawa ustaz ramai-ramai. Baru ni tuan, bila kita pergi menikah tu, juru nikah tu kelang kabut dia. Saya rasa apa nama, pening dia. Sal depan tu ada 3-4 orang ustaz yang mengiring pengantin lelaki-lelaki. Pengantin lelaki pun ustaz juga. Jadi dia pun pening, macam mana aku nak bagi khutbah kahwin, kata dia. Ya. Pasal ustaz yang mengajar tu pula mengajar dia semua. Lagi pening dia. Pening tuan. Yang dia nak nikahkan pun mengajar dia juga. Pening. Ya. Itu idea lah. Dan kali begitu. Sekarang memang begitu. Orang tunang bawa ustaz. Tuan rumah tak banyak cerita. Kami baru ni pergi Mina, ustaz bawa.
Ustaz pula memang seorang ni memang pendakwah yang terkenal lah. Saya tak baca cerita lah nama dia. Bawa. Jadi tuan rumah pun tak ada orang yang tanya, terima je semua. Kami datang ni nak minang, terima je lah. Kami terima. Habis cerita. Senang. Begitu je. Besok nak bawa tunang untuk anak ke apa, panggil ustaz je. Panggil 2-3 orang. Tapi jangan panggil ustaz kampung je. Panggil yang terkenal sikit lah. Kan? Baru dia menung sikit, dia menung apa benda aku nak jawab, dia kata je. Gitu. Dia hari ni teknikal tuan. Tapi tak ada kerja lah ustaz. Ada kerja nikah tunang, nikah tunang. Itu je lah kerja ustaz. Baik. Ala kulihat, nak cerita tadi soal doa ni ialah soal hubungan. Sebab tu dia bukan doa ni saja-saja. Sebab tu tuan-tuan, bila berdoa ni, kita janganlah buat tak tahu je. Saya baru ni ada orang telefon dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Ada orang open house. Open house ni dia panggil semua lah, non-Muslim dengan Muslim. Ni dia office. Ni dia panggil semua, sebelum nak start, dia kata kita doa dulu. Yang Muslim ni, dia boleh doa sampai cuit-cuit orang. Doa sampai borak tangan tak ada. Non-Muslim memang tak tadah dah lah. Kan? Tapi yang ini tadah tapi tahu tangan kat mana, kepala kat mana. Dia bercakap, doa sampai pegang handphone. Jadi, sebab itu kadang-kadang kita buat ni, dia beri gambaran yang tak elok kepada non-Muslim. Kan? Orang bukan Islam tengok macam mana pula gaya doa ni, aku elok lagi kata dia. Kan? Pergi duduk depan tokong tu, duduk. Tak pernah kita tengok, halo. Tak ada kan? Dia duduk diam begitu kan? Mana ada? Tak ada. Handphone pun tak pakai. Kita boleh sambil berdoa tu ni. Tak ada. Suara dia lebih kuat daripada doa tu. Ini masalah kadang-kadang. Sebab itu kita tak rasa. Sebab itu nak sebut ni tuan-tuan, doa ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah tak pandang. Kita pun kalau bercakap dengan orang, nak minta sesuatu, tiba-tiba sibuk cakap telefon, agak-agak okey lah. Jumpa CEO nak minta naik pangkat. Tuan, kau boleh naik pangkat, saya boleh. You dah kerja berapa lama mesin niaga ni? Tak ada lah. Hello. Sekejap tuan sekejap. Agak-agak macam mana? Agak-agak lah, agak-agag. Besok pagi awak naik pangkat terus. Awak turun naik atas bangunan sekali. Tak ada. Itulah. Sebab tu dia, ni yang kita nak bincang lah. Sebab tu nak faham bahawa doa ni sesuatu yang besar. Apatah lagi bila kita berdoa tu kepada orang yang besar. Betul tak? Permohonan ni kan dia bergantung. Kalau kita mohon kepada ketua kerani, lain sikit. Ketua kerani je pun. CC, ya, CC. CCTV. CCTV tu ketua kerani TV lah. CC. CC kan? Panggil dia kan? Chief Clerk. CC. CC okey lah. Dia apa sikit lah kan? Kak. Boleh panggil Kak lagi kan? Kadang-kadang CC tu biasa orang dah berumur lah. Dia pasal dia dah lama bekerja, dia jadi CC. Kak, tak cuti 2 hari Kak, uruskan. Boleh kan? Atas sikit. Mengkali kita punya manager. Atas lagi. Jadi setiap yang ni lain cara mohon ni. Betul tak betul? Makna lagi tinggi kedudukan orang kita nak minta, lebih hormat, lebih tunduk cara kita minta. Bukan begitu? Sama juga kita nak minta kagum. Kan? Berbelit-belit lidah kita, tuanku. Hamba yang hina ni tuanku. Berapa kali hina tu? Kan? Agung tengok hina sungguh orang dia kata dia. Tak, pasal kita menghinakan ni, baca bahasa istana tu. Betul tak? Dia kena begitu. Kan? Patik lah kali terbalik. Tuanku rasa. Tuanku nak minta dekat patik terbalik. Punya tersasul kelang kabut nak cakap depan raja tu. Tak, maknanya tuan-tuan, itu manusia. Bagaimana Allah Ta'ala? Bagaimana Allah Ta'ala? Orang boleh doa begitu. Soal macam mana keadaan doa tangan tu tak ada masalah sangat lah. Itu kan jadi isu sangat. Tapi soal kita, kesungguhan minta tu. Sebab itu doa ni minta bukan mesti atas tika semayang, tapi soal kesungguhan. Hatta kalau atas motor sekalipun kita minta, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Atas kereta pun, Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Aku dah 14 hari ni pangkat merah. Ya Allah, kali ni Allah aku minta tolong. Ya. Sungguh. Tak sungguh tuan-tuan. Dan dia boleh jadi. Cubalah. Saya buat modal. Nak senang pangkat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Allah menyampah tengok muka kita juga, minta muka kita ke lambat, muka kita ke lambat, asal minta aja lambat. Tak ada benda lain. Ya Allah tolonglah, ya Allah lambat dah ni. Itu je lah kerja kita. Kan? Minta kena lambat je. Lain tak ada. Tapi maknanya tuan-tuan nak sebut kepada kita bahawa permohonan kepada Allah Ta'ala ni lah soal hubungan. Itu lebih penting daripada soal minta tu. Kena faham soal hubungan tu. Ini yang disebut. Sebab itulah dia kata, kalau kita nak tengok orang minta tu jujur atau tidak dia minta, tengok bagaimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Nampak? Tahu hubungan? Hubungan ni maknanya bagaimana kita berhubung dalam kehidupan kita sehari-hari dengan Allah Ta'ala. Nak tahu kita minta Allah Ta'ala ni jujur atau tidak, sebab itu bukan soal kat Mekah. Kat Mekah tulus mulus, ya Allah. Kan? Standard lah kita. Lagi kalau nampak Kaabah. Saya suka kalau jemaah saya first time nampak Kaabah. Ni first, dia panggil apa? First feeling tu. Okay. Saya tak suruh tawaf terus. Berhenti, baik sekarang. Tuan-tuan, ni kali pertama nampak Kaabah, berdoa sekarang. Pasal first feeling ni dia lain. Betul tak betul? Macam kita bercinta dululah. Alah tuan-tuan, kita tak biasa pula. Kan? Sekarang mana ada feeling sangat? Tak? Ada? Tak ada, tahu. Tak tahu, duduk sebelah. Kata orang tak ada karen dah. Macam je, betul je. Tak ada, sungguh. Duduk, tahu. Tak. Dia memang begitu. Tapi first feeling dulu, dia lain. Sama tuan-tuan, bila kita tengok Kaabah ni, orang first time tengok Kaabah, dia tengok. Sebab tu saya kata minta soal dunia, soal akhirat minta sekarang. Memang biasa kita begitulah tuan, kita berhenti dulu, menghadap pintu Kaabah betul-betul. Okay? Bahagian pintu Kaabah tu kita menghadap, minta sekarang. Itu first feeling. Sebab lepas 3 hari lepas tu, dia tak rasa apa dah nampak Kaabah. Rasa tak? Nangis lagi tak nampak Kaabah? Tak ada dah, biasa je, biasa. Kan? Dia dah mula pandai dah. Kaabah ni tang mana aku nak pergi dulu. Dia pandai dah. Kan? Semula-mula sampai, dia tak tahu lagi ni. Ya Allah, ni ke Kaabah. Ustaz ni Kaabah Ustaz. Rasa nak terpeling je Yesus. Kaabah lah ni benda lagi. Dia punya tak percaya, tapi kita faham tuan ni orang kali pertama datang. Ini kata je, bukan nak terpeling. Betul tak? Memang orang tak pergi umrah kasi. Tak usah pergi dengan Ustaz Datuk. Banyak tanya Ustaz Kaabah, dia terpelingnya. Tak, maknanya tuan-tuan nak sebut begitu sekali. Bunyi orang, dia punya apa dia panggil first impression. Betul? Tu. Makna dia punya rasa tu, oh ini. Sebab itu dia kata, bagaimana kita nak tahu soal kita minta dengan Allah Ta'ala, tengok bagaimana kehidupan kita jujur tak dengan Allah Ta'ala. Kalau kehidupan kita kona-kona, pusing sana, pusing sini, menyelam, sekejap timbul, sekejap hilang, ada balik. Kan? Hilang, ada balik. Tak ada harapan. Tahu hilang ada balik, hilang ada balik. Sekejap semayang, sekejap tak semayang. Rasa nak semayang, semayang. Rasa tak semayang, tak semayang. Relax, betul. Tahu semayang kita. I think it's okay. You go first. Kan? You go first. Daripada dulu kita first, dia tak ikut-ikut pun. Tuan-tuan, dia mudah saja. Kita nak tahu bagaimana kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Tengok jujur tak kita minta tadi. Kita tengok jujur tak kehidupan kita. Sebab itu di doa ni dia ada kaitan dengan soal kehidupan. Kan? Kita minta. Nampak tak jujur bila nak periksa anak-anak kita. Memang muka tak jujur ke? Faham tak faham? Bila nak periksa, semua datang. Apa hal ni makcik? Inilah mudah-mudahan dapat 4A. Sekali tu je minta 4A. Ingat Allah Ta'ala ni boleh merang macam kita. Patut minta selalu. Mana kita tak jujur dengan Allah Ta'ala. Kan? Baru-baru ni kan nak periksa kan. Saya pun ada jemputan, tapi kontrak tak boleh. 27 ke 26 bulan buat solat hajat. Saya kadang kalau minta solat hajat di sekolah ni, saya tanya dulu, saya boleh bercakap ke tak boleh bercakap? Kalau tak boleh bercakap, solat je hajat. Tak payah panggil saya, tak apa. Sebab solat hajat ni semua orang boleh buat. Tapi nak ingatkan tuan-tuan, ada kita mak bapak ni, kita masa solat hajat tu je minta. Lepas tu tak minta lah. Tahu juga rumah. Tengok Gusti. Tak minta. Masa itu je minta. Makna masa tu, yang betul-betul nak anak tu lulus siapa? Ustaz je. Baik, bagi tahu saya, Ustaz, tolong buat di rumah solat hajat untuk sekolah saya. Senang. Jadi saya pun boleh collect banyak sikit. Saya ada hari ni kosong, berapa sekolah nak masuk hari ni untuk saya solatkan?
Kan? Jadi sekolah tu solatkan hajat, cikgu-cikgu dia solatkan jenazah terus sekali. Habis cerita. Tak. Sama je, cikgu pun sama tuan-tuan. Tak maaf. Saya dulu di sekolah 6 tahun, tapi alhamdulillah cikgu-cikgu sekolah saya bagus. Dia banyak beri support. Puji sikit lah pasal keluar YouTube kan, dia tengok kan celaka ustaz ni bandul sekolah kita balik kata. Tapi tak. Kita buat tuan-tuan tiap-tiap, asal kita buat tiap minggu. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi tak boleh. Sudahnya kita kat muka-muka cikgu tu je nak lulus anak tu periksa. Bapak tak datang pun. Bila kita buat yang perdana, dia baru datang. 2 minggu sekali kita jemput. Kita bukan buatnya daripada awal tahun sangat, tidak. Dah pertengahan dah kita nak starting. Lebih kurang 3 bulan, 4 bulan sebelum nak periksa kita buat dah. Tapi tak ada sambutan. Kenapa? Tuan-tuan, kita baca apa yang disebut oleh Dr. Aid Al-Qarni ni. Kita nak tahu jujur atau tidak, kita minta tengok kehidupan kita dengan Allah Ta'ala, jujur atau tidak. Nampak? Kalau kita sekejap ada, kejap tidak, kejap minta, kejap hilang, maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya kita tidak jujur dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tidak jujur minta kepada Allah Ta'ala, agak-agak lah tuan, agak-agaknya Allah nak pandang tak doa kita. Ni baik tu minta ni, walaupun namanya minta, dia bukan suatu perkara yang kecil ni. Baik tu kalau kita tengok orang Melayu ni tuan, orang Melayu, saya suka kadang perhati orang Melayu. Dia orang Melayu ni bab nak minta ni, dia panggil apa? Skema. Cuba perhati orang tutu, orang sekarang tak ada dah, orang tutu dulu. Betul tak? Dia sebelum nak minta buat kenduri dulu. Nak doa selamat ni tu, betul tak? Nak pergi Mekah, buat kenduri dulu. Kan? Pakai pakaian, tengoklah. Ada pakaian khas dia. Nampak tak? Orang kita ni, dia skema. Walaupun sebenarnya benda tu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena soal minta ni, tak pakai pakaian khas pun tak apa. Tapi nak cerita dia nak membesarkan. Perhati tak? Tengok. Tak, orang kita begitu. Dia skema sikit nak minta. Lepas tu datang kan dengan majlis tertentu. Dia bukan datang-datang turun doa gitu je. Kan, sampai ustaz semua dah cukup. Okey, kita berdoa sekarang. Amin walhamdulillah rabbil alamin. Okey, boleh makan. Tak. Dia buat tahlil dulu. Sedangkan nak doa bukan kena mengena dengan tahlil. Tak ada. Doa lah, siapa suruh tahlil dulu? Tak. Tapi dia tertib dia. Supaya nak doa tu betul-betul besar di sisi Allah Ta'ala. Boleh je kan doa terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah bagilah lulus, ya Allah, ya Allah bagilah lulus, ya Allah, ya Allah luluslah, ya Allah, ya Allah luluslah semua sekali, ya Allah luluslah, ya Allah. Amin. Boleh tak boleh? Boleh, tapi kita pun tak confident doa tu. Tu kalau buat macam tu kat sekolah, besok orang datang balik jumpa gusau, cikgu boleh ulang balik tak buat majlis malam? Saya tengok ustaz yang doa tu macam itu je doa, dia kata saya boleh baca kat rumah. Tak, pasal kita tak boleh. Kita ini tuan-tuan, saya suruh perhati orang Melayu ni, dia tertib begitu. Dia tertib dia begitu. Makna bagus satu orang Melayu ni suka besarkan doa tu. Tapi kadang-kadang dia hilang roh dia. Dia nak berdoa tu dia besarkan, tetapi dari segi hubungan dia dengan Allah Ta'ala dia tak ada. Ini menurut kebanyakan orang, keperluan berdoa tidak akan datang kecuali pada masa-masa krisis saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu-din. Apabila mereka dalam kapal, mereka naik kapal, mereka berdoa dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maknanya betul-betul minta. Pasal ketika tu digenting suasana tu. Tapi masa senang ada berdoa tak? Kita doa selamat bila payah je. Betul tak betul? Betul tak? Doa selamat bila nak pergi musafir, baru doa selamat. Macam orang kita lah ni, yang nak pergi haji tu, tuan-tuan tengok saudara kan, nak pergi haji, azan kan? Betul tak? Kau main lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang siap panggil Bilal masjid tu. Tak ada suruh dalam kitab fiqh pun nak azan tu panggil Bilal masjid. Azan lah sendiri. Yang nak musafir tu tak panggil. Kadang panggil imam tu, Syekh Karim, sahabat saya, imam masjid negeri. Seorang lagi sahabat saya, Ustaz Mustafa tu, dia imam besar. Syekh Karim ni imam, antara imam-imam masjid negeri. Dia ni memang duduk di Mekah lama, mengaji di Mekah. Muka macam orang Arab dah, cakap pun telur Arab, dan dia baca pun slang Arab lah. Pasal dah memang duduk di Masjidil Haram tu, Syekh Karim ni.
Panggil kawan tu untuk azan ni. Semata-mata. Syekh datang, Ustaz nak pergi Mekah. Ustaz, azan. Tak letih kawan tu. Mata untuk azan. Betul memang sunat bila kita nak musafir, bukan pergi Mekah je. Saya pesankan supaya betul sikit. Cuba baca dalam kitab Bahrul Mazid ada sebutkan sunat azan ketika bermusafir, bukan pergi Mekah. Makna balik Kelantan, azan tak azan? Azan lah. Azan ke tidak? Kita balik mana? Ha? Gemas musafir tak musafir? Gemas ni mana? Negeri Sembilan. Dua mahalah lah. Oh, 2 mahalah. Azan tak azan? Tak ada harapan. Kita balik. Petaling Jaya, memang confirm tak azan. Entah komat je. Balik mana tuan? Balik mana? Kampung. Selayang, selawat je lah. Tuan balik mana? Confirm azan. Tapi azan tak? Yang jarang azan, tapi kadang azan jugalah. Kadang-kadang kita keluar tu memang waktu azan. Tak, sunatnya musafir. Kita musafir saja azan. Bukannya nak pergi Mekah. Tapi orang kita ni dia rasa pergi Mekah saja azan. Musafir tak azan. Dia makna skema betul tu. Dia jaga semua. Nampak? Sebab itu dia sebut, banyak kita ni Allah Ta'ala sebut, banyak kita berdoa bila masa krisis je. Macam sekarang saudara kita di Syria, tuan-tuan. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Pada saya, macam mana pun kita beragama ni tuan-tuan, biar kita bertenang. Jangan kita wahal. Keamanan ni dia suatu nikmat. Agama tidak mengajar kita untuk jadi huru-hara. Sebab itu kadang-kadang kita risau bila kita kadang keluar statement kepada non-Muslim. Kadang-kadang statement tu Allahu Akbar, bahaya. Itu kena ingat. Sebab itu ada satu statement tentang kapir harbi ni. Saya tak pernah ingat dulu statement tentang apa tu, tentang kapir harbi. Jadi jangan mudah. Orang hari ni orang boleh faham. Pasal hari ni semua ada di internet. Kita type saja kapir harbi in English pun dia boleh untuk terangkan apa makna kapir harbi. Sebab itu dalam Islam kapir harbi maknanya orang itu boleh dibunuh, darah dia halal. Ingat tu, darah dia halal, harta dia halal. Makna halal apa? Kita boleh bunuh dia. Harta dia halal maknanya apa? Kita boleh ambil. Non-Muslim hari ni dia tak boleh klik dekat internet untuk tengok apa makna dia. Sebab tu kita jangan simply guna begitu. Tapi biasanya tuan yang guna perkataan ni bukan ustaz-ustaz, tak ada. Ni banyak orang yang tak ustaz yang guna. Sebab tu bukan mudah. Dan kita jangan mudah untuk kita nak meletakkan. Sebab tu kadang-kadang kita risau, kalau-kalau perkara ini boleh beri mudarat kepada masyarakat umum. Saya baru semalam seorang sahabat tuan-tuan ni, kita standard lah kuliah kita ni tenang-tenang je. Yang petang-petang nama pun santai, jangan terlampau pressure sangat. Mengaji ni tenang. Kalau mengaji sampai pecah otak, itu untuk dapat degree. Ini kita ni peringkat atas daripada master dan PhD, lebih lagi. Sebab kita PhD 10 tahun, kita mengaji ni mungkin 12 tahun ke 13 tahun, tak tahulah ni. Contoh ni, seorang sahabat saya telefon semalam, dia ada tetamu daripada Syria. Sahabat saya ni mengaji sama di Jordan, dan dia ni aktif mengajar silat. Jadi yang datang ni daripada Syria ni juga tok guru mengajar silat. Tapi orang Syria, dia orang Syria tapi mengajar silat juga, silat gayung. Canggih tu. Dia orang Arab pun mengajar silat juga. Dia datang ke Malaysia. Kenapa? Lari. Itu cerita dia lah. Lari 3 bulan. Dia ada masa di sini untuk dia uruskan masuk ke Dubai. Hari ni negara-negara Arab dia tutup untuk orang-orang Syria daripada masuk negara dia. Dia nak masuk ke Dubai, Dubai tutup. Dia hanya benarkan mak bapak saja untuk masuk. Kalau ada anak sana, mak bapak boleh masuk. Tapi kalau ada adik-beradik, adik-beradik tak boleh masuk. Saya tanya pada sahabat ni, jadi apa masalah? Dia kata kalau 3 bulan ni dia tak dapat orang yang boleh membantu dia untuk ada tempat tinggal, dia boleh mengajar. Pasal dia orang Arab kan, dan dia boleh cakap Melayu sikit, boleh cakap English sikit. Jadi kalau ada sekolah-sekolah agama yang perlu khidmat dia suami isteri.
Jadi mungkin dia nak mengajar secara akademik tu tidak lah, tapi petang dia boleh gunakan untuk bagi macam tuition, untuk mahirkan budak-budak ni bahasa Arab. Dia boleh bantu. Saya kata kalau tidak dia kena balik Syria. Saya kata balik lah. Dia kata tuan, balik Syria makna menghantar leher. Saya kata apa masalahnya? Dia terlibat perang sama ke? Ini bukan soal perang. Nak menentukan dia hidup atau tidak, tengok IC. Saya kata lain macam pula. Pasal dia kata hari ini di Syria, bila dia tengok kita sunnah, dia akan bunuh. Itu cerita sunnah, ahli sunnah. Saya kata bila pula dalam IC itu tulis sunnah tak sunnah? Kita tahu Islam tak Islam. Dia kata dia bukan tengok IC itu sunnah tak sunnah. Dalam IC itu ada tempat tinggal. Subang Jaya sunnah, boleh bunuh lah ke? Contoh begitu. USJ Syiah, selamat. Contoh tuan, ni jangan statement lain pula faham. Ada pula tu, ustaz kata USJ banyak Syiah. Memang elok kita berhenti makan je lah tuan-tuan kalau tak faham. Itu bagi contoh. Maknanya penempatan tu dia ada gambaran. Orang Sunni duduk sini, orang Syiah duduk di sini. Dia begitu. Jadi dia punya alamat tu memang tulis dah. Kampung ni memang kampung Sunni. Hari ini di Syria dia kata mahkamah tepi jalan. Tak payah bawa masuk dekat bangunan mahkamah lah, tepi jalan je hakim boleh putuskan. Pancung, bunuh, tembak sebagainya. Ini yang berlaku. Nampak? Ya. Sebab itu hari ni kalau kita nak tunggu begini baru nak berdoa, itu lambat. Ya. Tapi kita mohonlah juga supaya Allah Ta'ala selamatkan saudara-saudara kita. Ya. Saya tarik baru ini ada keluar dalam Radio Akim. Tuan rajin-rajin lah dengar juga Radio Akim tu. Ya. 103.3 tu. Bukan? Itu apa? Itu Radio Era tuan. Saya tengok Redha semua. 91.5 kadang dia ada program-program yang bersifat ilmiah tu. Ya. Nak sebut tuan-tuan, ada satu hari tu disebut tentang Syria ni. Ada NGO kita yang pergi sana. Ada orang telefon. Dia kata ustaz, yang pergi tu ustaz. Dia kata ustaz tak tahu ke hari ini yang menentang kerajaan Syria ini ialah anasir-anasir daripada Amerika. Allah. Amerika yang bagi senjata, betul lah. Memang orang luar bagi senjata. Kalau tidak, dia nak lawan dengan apa? Tuan-tuan, daripada zaman Asyahid Imam apa dia panggil Said Hawd, Syekh Said Hawd. Kalau orang mengaji kitab besar-besar sikit, dia jumpa kitab ni. Ya. Saya ingat diceritakan kampung dia dibom dulu. Bom ni bukannya pakai baling bom itu, pakai kapal terbang di bom ni. Kampung tempat ulama ni. Sebab itu Syria ni bukan sekarang, dulu lama dah. Sejak bapa dia. Kita hari ni baru tahu. Kalau tuan tanya ustaz-ustaz yang mengaji di Syria dulu, sejak dulu lagi dah kampung-kampung di bom ni biasa dengan kapal terbang. Kapal terbang. Bukan bom baling bom gitu. Kalau baling bom gitu, silap depan tu jatuh dengan dia di pemak. Ini suasana. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok benda-benda macam ni, walaupun ngeri. Kenapa? Pasal dia boleh mengajar kita sedikit supaya kita beringat minta kepada Allah Ta'ala. Sebab tu jangan tunggu krisis. So, saya pesankan, kita minta sebelum jadi. Solat hajat rajin buatlah. Jangan tunggu jadi. Ini kereta dah hilang, baru nak solat hajat. Ya Allah, balikkanlah kereta aku balik. Ya Allah, balik. Lambatlah sikit. Mungkin balik, mungkin tak balik. Betul tak? Tapi kalau sebelum hilang, ya Allah, jangan kau hilangkan kereta aku. Kereta dah hilang belum? Belum? Kan? Senang sikit. Nampak? Faham tak faham? Sebelum hilang lah minta. Jangan dah hilang. Ya Allah, kau balikkan balik rantai aku. Kan? Yang terjatuh hari tu, tak ada harapan lah. Kalau kau balikkan, ya Allah, kau akan sedekah sebahagian daripada rantai tu. Kemerang tu semua. Kan? Nak dapat balik baru nak kira sedekah. Kalau tidak, tadi kita minta sebelum. Tapi saya ingatlah apa dia ajarkan oleh seorang sahabat saya. Dia kata dia hilang kereta. Saya ingat saya dah cerita dah sini lah. Belum lagi. Saya pun tak ingat lah tuan. Balon je lah. Dia tak tahu cerita tuan terlalu banyak tempat no. Dia hilang kereta. Kereta tak besar lah, kereta kancil je. Tapi kereta lah, bagi orang yang tak ada kereta lain, kancil itu besar lah. Bagi kita yang ada lori, kancil kan kecil. Begitu. Jadi dia hilang kereta. Kemudian dia duduk selepas asar, dia baca
Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr tu ayat daripada Lau Anzalna. Tu ayat berapa tu? 9, 8, 12. Muka surat yang akhir dalam surah Al-Hasyr tu, dia sampai hujung tu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sampai habis. Sampai wallahu al khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sampai hujung. Diulang-ulang. Saya cuma terlupa berapa kali diulang selepas surah Asar. Setiap hari diulang sampai kereta dia balik semua. Kereta tu balik semua. Ini untuk barang hilang. Cubalah. Kalau suami hilang belum tahu lagi kalau baca tu. Barang hilang saja. Barang saja. Jadi maknanya cubalah lepas Asar. Tapi kalau duit RM1 hilang, tak payahlah baca tu. Letih no. Baca nak RM1 tu juga, sudahlah. Ayat berapa tu? 21 sampai Lau Anzalna tu 21. Bukan kot. Ayat 21 sampai 24. Betul? Betul 21 sampai 24 surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ni surah yang ke 59. berapa ni? Senang. Surah yang ke-59 ayat yang ke-24 sampai 27. 21 sampai ke-24. Lain pula tukarnya. Saya tengok jam tu dah nombor 40. Maknanya nak makan dah tu. Makna ayat 21 sampai 24 baca lepas Asar. Ini tuan-tuan jangan tanya pula, Ustaz apa sandarannya? Banyak songeh pula orang dah ajar sandaran-sandaran. Pasal ada orang buat dah jaya. Sandarannya itu ayat Quran, bukan ada benda pun, tak ada. Baca tu saja. Baca tu saja. Dan niatkan minta baca tu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Dari segi ayat tu, kalau Quran diturunkan ke atas bukit, la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan tengok bukit ni bergetar, bergegar kerana min khasyatillah, takut pada Allah Taala. Tu di sini makna ayat tu. Makna orang yang kita masukkan ni orang yang mencuri, makna dia dengar begitu, bergegar dia hati dia. Panas. Itu. Kemudian kita sebutkan sifat-sifat Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang syahadah, perkara yang zahir. War-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Itu. Jadi kita bacalah ulang-ulang. Ulang-ulang lepas Asar. Sampai kereta tu balik-balik. Bila kereta balik, jangan tanyalah. Sampai kereta baliklah baca. Ada tu Ustaz, kalau kata 3 tahun tak boleh balik, bacalah tahun yang keempat. Tak suka. Tapi kereta dia balik, memang radio tak adalah, radio sport dah tak ada. Kereta lah balik. Kan? Radio jangan berharap lah pula kereta tu balik solid pula, bertambah pula make up dia. Tak. Dia kata memang balik kereta tu, rim sport hilang, tayar je ada. Digantikan rim biasa. Radio dia ambil. Maknanya dia ambil jugalah. Dia kata alang-alang dah ambil bang, dia ambil sikit lah. Kata dia, saya pulang balik yang lain, kata dia. Ni pulang balik. Memang dekat tempat dia parking, pulang balik. Tapi pasal dia dah buat report polis, kereta kena hantar ke balai balik. Lama pula lagi nunggu polis daripada menunggu curi tu hantar. Pasal dia dah buat report, jadi bahan kes. Jadi polis buat siasatan dulu, kemudian baru boleh pulang balik. Ini dipanggil kalau sekiranya barang hilang lah. Tapi jangan tunggu hilang lah, sebelum. Sebab itu berdoa sebelum. Soalan hajat ni kita buat sebelum. Minta sebelum. Jangan dah berlaku baru nak minta. Belum sakit kita minta, ya Allah engkau beri aku kesihatan. Allahumma inna nas'alukal afiyah wassalamah. Bagus doa tu kita amalkan. Itu biasa orang baca tu doa selamat je, betul tak? Kan? Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah. Betul tak? Orang baca tu bila doa selamat. Tak payahlah, tak payah tunggu doa selamat. Memang doa tu selalu minta selamat. Ataupun kita baca daripada doa maksurat, Allahumma inna asbahna wa amsayna. Itu saya otter sikit pasal sambungkan pagi dan petang. Biasanya pagi saja. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Tak payah salin lah, panjang.
Kan? Ada juga yang cuba nak nulis panjang pula. Laju sangat Ustaz dia kata ni. Beli mak surat tu tuan-tuan, ada RM2 je mak surat ni. Kalau nak canggih sikit, beli Telaga Biru punya, cantik, sedap mata mandang. Malas nak baca, tu je. Ni ada. Jadi baca. Okay. Sebab apa? Bila kita baca pagi, Allahumma inni asbahtu, ya Allah aku berpagi pagi ini, aku pagi pagi ini, min kafi nikmatin, daripada Engkau segala nikmat, wa afiatin, dengan segala kesihatan, wa sitrin, dengan segala perlindungan, fa'atimma alaina nikmataka, maka sempurnakan kepada kami segala nikmat-Mu, nikmat yang Allah Ta'ala bagi, wa sitraka, dan juga penjagaan, wa afiataka, wa sitraka, kesihatan yang Kau bagi, sempurnakan. Lepas tu baca tuan-tuan, kita kena minta sebelum lah, jangan dah sakit baru minta. Kan? Sama juga, makan ubat ni dah sakit ke belum sakit? Dah sakit ke belum sakit? Lepas tu silap. Patut sebelum sakit makan. Jangan makan ubat hospital tu, memanglah jawapannya kita mati. Kan? Ubat lain lah yang boleh bantu suplemen. Kan orang makan suplemen sebelum sakit. Betul tak? Orang duk jual suplemen macam-macam sekarang. Saya ada satu orang cerita, dia ni dulu orang politik lah, dia besar pangkat dia dulu dalam politik dia. Dia kata, Ustaz, menteri ni, dia kata, dia cerita ni pasal dia geng-geng dengan menteri dulu. Ni saya dapat pada mulut dia tuan-tuan. Menteri ni tak kurang makan suplemen 10 suplemen sehari. Sebab tu menteri sihat-sihat. Kita yang tak menteri kan tak sihat. Betul tak? Kita tengok menteri sihat. Pasal suplemen dia kan, dia makan sebelum sakit. Kita makan sakit memanglah ubat Panadol. Kan, makan sakit darah tinggi. Kan? Kencing manis. Dia makan sebelum sakit. Itu baru betul. Dan memang Islam suruh sebelum sakit makan. Betul tak? Nabi kata apa? Ini tak ada kena-mengena dengan yang kat luar tu. Tak, ni dia memang tak rancang pun ke sini tuan, dia pergi ke situ. Itu yang doa kita baca tadi, subhanakala ilma lana. Nabi sebut, tetaplah kamu dengan habatus sauda. Ya. Nabi kata kerana itu ubat segala penyakit. Sebab tu kita patut makan sebelum sakit. Nampak? Sama juga Nabi kata, berminyaklah kamu, makan, bertetaplah kamu, makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun. Nampak tak? Bukan dah tunggu penyakit jantung baru nak makan. Ada orang tadi jumpa dia, Ustaz, saya dah 5 tahun makan minyak zaitun, baru dia sebati dalam diri kita. Betul saya kata tuan, ni tak ada kena-mengena yang di luar tu. Ya. Tak ada. Ya. Saya tak sebut apa-apa pun. Cuma nak sebut ni, kita sepatutnya kaedahnya sebelum, bukan dah sakit. Dan ini yang sebenarnya. Tapi sebab itu dia buat tu dalam bentuk suplemen. Yang sakit tu dia panggil apa? Ubat. Sebenarnya dua-dua pun ubat. Ya. Dua-dua pun ubat juga. Ini. Baik. Habis. Ketika kamu dalam keadaan sangat susah, kamu tidak punya siapa-siapa selain Allah SWT, dan tatkala kamu berasa sempit dan gundah gelana dengan bagai musibah, kamu tidak menemukan seorang pembantu dan penolong dan pemberi petunjuk selain Allah SWT. Seorang penyair mengatakan, wahai yang menjaga harapan, kau yang menjagaku dan mencegahku dari kejahatan orang. Orang yang zalim menganiayaku agar dapat membinasakanku, lalu engkau menolongku, maka dia pun tunduk kepadaku setelah melihat engkau mencegahku darinya. Nampak? Suatu hari Nabi Allah Sulaiman AS keluar untuk mohon turun hujan. Dia tengah perjalanan melihat seekor semut yang terlentang dan mengangkat kedua tangannya kepada Zat yang maha benar lagi maha hidup. Ini Nabi Sulaiman lah tuan-tuan. Dia boleh. Nabi Sulaiman ni Allah bagi keistimewaan, dia ada kerajaan. Kerajaan dia tu bukannya mengontrol manusia je. Dia kontrol binatang, dia kontrol jin dan angin. Canggih tu. Kan? Saya pun pernah juga menung, kalau lah aku boleh jadi Nabi Sulaiman, senang pergi kuliah. Kan? Sebut je kat mana kuliah, saya sampai, jangan risau. Ustaz boleh kuliah sini? Boleh, sekejap lagi sampai. Sampai. Cepat je Ustaz. Tadi pukul 4. Kalau saya menguasai angin, lebih awal lagi tu sampai kak. Nabi Sulaiman ni, dia punya kerajaan ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Dia boleh menguasai seluruh kerajaan bumi ini. Binatang pun di bawah kerajaan Nabi Allah Sulaiman AS. Sebab tu Nabi Sulaiman boleh tengok binatang. Semut tu lentang begitu minta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia kata apa?
Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh semut itu? Semut itu mengatakan, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan makhluknya, dengan rahmatmu tolonglah kami. Maka Nabi Allah SAW menangis dan beritahu kaumnya, kalian kembalilah kalian, sungguhnya kalian sudah diberi minum berkat doanya. Nampak? Maknanya pun tuan-tuan, semut pun minta pada Tuhan, minta pada Allah Ta'ala, semut. Tapi kita tak tahu binatang minta untuk kita kan. Tahu-tahu jadilah hari ni, kata dia, memang tak hujan sungguh, rasa macam doa kita tu. Dia tak tahu beruk kat sebelah tu doa. Dan ini sebab itu Nabi Allah Sulaiman, dia nak pergi minta ni keluar. Kan kisah Nabi Allah Sulaiman dengan semut ni kan, bukan kalau disebut dalam kisah dia suruh patah balik, jangan langgar, dia kata jangan langgar sekejap, semut-semut tengah nak masuk sarang, dia kata. Dalam kisah ni disebutkan Nabi Sulaiman dengar semut ni minta, ya Allah tolonglah, wahai Tuhan, wahai zat yang maha pemurah. Semut tu minta. Pasal apa? Masa itu hujan tak turun. Nabi Sulaiman dengar. Kata Nabi Sulaiman apa? Wahai tentera, wahai sekalian kamu, baliklah. Kenapa? Akan turun hujan berkat daripada doa semut ni. Boleh tak kalau kita nak doa tu bagi tahu dekat keliling-keliling, semut-semut, tikus-tikus, cicak, mintalah tolong aku, boleh tak? Binatang pun minta tu kan. Betul tak betul? Ke macam mana? Tak? Cuma kita tak tahulah dia minta, sebab kita tak faham bahasa dia. Tu je lah. Kan, kita tak faham bahasa binatang. Tapi apa dari kisah ni? Ni kisah yang saya. Maknanya semut juga minta. Dan Nabi Sulaiman kata, tak payah minta dah. Berkat daripada permintaan semut ni tadi, Allah akan turunkan hujan. Nampak? Saya ingat tak ada masalah. Cuma jangan beritahu orang kuat-kuat je, itu je lah. Cakap dan diam je lah, pelan-pelan. Keluar kan. Wahai semut-semut. Tapi dengan syarat lah, kita tak raja reset dia. Kan, kalau raja reset dia, Allah mampu orang dia yang reset aku selalu, kata dia. Reset bakar pula tu, letak api kat reset tu, padan muka kau. Bila masalah, wahai semut, kau tolonglah minta. Boleh, balas dendam lu, bagi reset dengan api, aku tembak kau pula, kata dia. Dah. Maknanya binatang pun minta. Sebab tu saya rasa cuma kita tak faham bahasa binatang lah, itu je. Kalau orang tahu, gelak dia orang. Tapi boleh cubalah tuan-tuan, cubalah. Tak suruh. Tak, kita kisah-kisah ni semua sebagai pengajaran. Cuma kita tak faham bahasa dia je lah. Kan, macam kita ke rumah kucing kan, kita baik dengan kucing, rajin bagi kucing tu makan. Kan, kucing-kucing, kau tolonglah, itu aku ni tak naik pangkat, aku minta dah dengan Allah Ta'ala, kau tolong minta sama. Tak. Saya kata tadi, jangan cakap depan orang. Kalau cakap depan orang, takut orang kata memang sah lah, teruk tu nak naik pangkat macam ini, sekali jadi ni. Tak ada masalah. Tak, ni kisah ni. Dalam satu riwayat dikisahkan bahawa Nabi Isa AS bertemu dengan seekor lembu. Tuan-tuan, ini kisah belaka ni semua ni, ya? Dr. Aid Al-Qarni ni, dia memang kisah-kisah yang dia ambil, dia memang hati-hati sungguh, ya? Dia memang hati-hati sungguh dalam kitab dia ni. Sebab tu saya suka baca pasal dia huraian dalam bentuk moden, tapi dia tak tinggal, ya? Maknanya penghuraian cara lama tu dia tak tinggal. Sebab tu tuan-tuan baca, nak bincang satu tajuk je, pergi jauh tu, Kelantan balik Terengganu, patah balik ke Johor, pergi Kelantan balik. Kitab ni tuan-tuan perasan tak perasan? Ha? Memang teruk betul lah mengaji, ya? Tuan-tuan baca dulu yang kita tajuk sebelum ni kan, dia nak bincang tentang satu ayat je, la in syakartum la azidannakum. Kan jauh pergi dia, sampai 3 orang buta. Ingat lagi tak tu kisah tu? Kan ada orang buta, ada orang sakit. Ingat lagi tak? Cerita tu macam-macam pergi dia. Sebab apa? Itu cara penghuraian lama, dia panggil tradisional. Tapi penyusunan dia moden. Itu seronok baca kitab ni. Kan? Tak asyik. Saya suka lagi rasa seronok. Sian sungguh lah tuan-tuan. Tak apa boleh buat. Tak apalah tuan-tuan, bacalah sikit ni, ya, kisah Nabi Isa ni. Nabi Isa AS bertemu dengan seekor lembu yang akan melahirkan. Sedang janin dikandung dalam perutnya sukar untuk dikeluarkan. Lalu lembu itu mendongak ke langit dan meminta pertolongan kepada Allah. Allah Maha Kuasa yang buat lembu tersebut boleh bercakap. Lembu itu berkata, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan makhluk ni, permudahkanlah bagiku. Kemudian lembu itu berkata, wahai Isa, wahai Ruh Allah, saya mohon kepadamu supaya kau berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudahan kepadaku. Maka Isa AS menangis dan berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudahan padanya. Maka Allah pun memberikan kemudahan kepadanya. Ini
khas untuk Nabi Isa je lah, Nabi-Nabi tertentu. Tapi maknanya binatang pun berdoa ke tidak? Berdoa. Sebab tu tak ada mustahil tuan. Jadi dengan syarat lah saya kata tadi, kita pun ada kebaikan dengan binatang tu. Macam tadilah kucing kita berjaga dia kan, selalu bagi makan. Tapi jangan buat modal lepas ni masing-masing bela kucing buat banyak. Banyak rumah kau kucing, senang besok nak berdoa, suruh dia doakan sekali. Buat modal gitu pula. Dah banyak pula binatang rumah dia. Pergi rumah dia kucing lalu, sekejap tikus lalu. Semua binatang lalu. Banyak betul. Tak boleh. Kerana binatang juga minta kepada Allah Ta'ala. Semua makhluk ini, tuan-tuan, kita ni bukan cerita saja-saja ni. Ni dalam kitab ni. Saya baca je ni. Baca dulu habis-habis. Baca dulu. Ya? Kita habis baca ni, baru kita turun. Ya? Pasal maghrib awal hari ni. Ya? Semua makhluk hidup mengadu kepada Allah SWT. Seorang syekh yang mulia beritahu kepada kita tentang kisahnya yang unik dengan berkata, saya bermusafir di atas kapal laut, dengan kapal di Laut Merah, dekat dengan pintu Mandab yang bersebelahan dengan Aden. Maka tatkala waktu sembahyang maghrib tiba, sedangkan saya masih berada di tengah-tengah lautan, saya pun mengumandangkan azan. Ketika itu ada seekor ular di lautan. Setiap kali saya mengatakan Allahu Akbar, dia mengangkat setengah badannya daripada laut. Dan apabila saya diam, dia pun mengangkat kembali ke dasar laut. Setiap kali aku mengucapkan kalimah dalam azan, dia mengangkat tubuhnya, kemudian dia akan tenggelam ke dasar laut setelah saya diam. Nampak? Maknanya apa? Kerana dalam azan tadi dia menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Jadi binatang ni diminta juga. Nampak? Sebab itu kita jangan ingat, binatang pun bertasbih. Kalau kita tengok kisah Nabi Daud AS, disebut dalam Quran, bila Nabi Daud baca kitab Injil. Ya, Nabi Daud baca kitab Injil kan? Zabur, okey, silap. Ya. Saja nak tengok tadi. Ya. Semua reda je tuan ni. Maklumlah nak balik dah. Ya. Nabi Daud baca kitab Zabur. Ya, disebut dalam Quran, kisahnya diceritakan. Kata para ulama tafsir, bila Nabi Daud baca kitab Zabur ni, burung berhenti. Kita kan, Akademi Quran walaupun sedap mana, belum sampai tahap burung berhenti lagi. Betul? Tak, ni burung berhenti, bertasbih sama kepada Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? So, saya kadang mikir macam mana agaknya sedap suara Nabi Daud ni. Ya, tunggulah masuk syurga besok baru dapat dengar. Masuk neraka tak dengar suara Nabi Daud, barangkali dengar suara Fir'aun je lah. Tapi kena syarat masuk syurga. Ni. Sebab tu binatang pun bertasbih, binatang pun berdoa, binatang pun minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita nak ceritakan bahawa setiap makhluk ini minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia lebih berhajat kepada Allah Ta'ala, tak minta kepada Allah Ta'ala, kita teruk. Inilah tuan-tuan ni. Baik, keutamaan berdoa minggu hadapan, bulan depan. Bukan keutamaan berdoa bulan depan. Habis dah tu, maknanya bulan depan sambung bab tu. Cukuplah untuk petang ni. Ada sebuah soalan? Ya, silakan. Macam mana? Tak ada doa. Dia sebenarnya tuan-tuan, di Mekah Madinah bukan tak ada doa, dia suruh baca doa sendiri. Tapi kita besar dah biasa, doa ni imam bacakan untuk itu. Betul, kita tak berdoa. Sepatutnya kita berdoa lah. Ya? Sebenarnya sunnahnya begitu. Tetapi boleh juga kalau kita nak berdoa secara beramai-ramai pun juga termasuk dalam sebahagian apa yang dianjurkan oleh ulama. Tapi kata para ulama, lebih tepat kalau masing-masing berdoa secara sendirian. Tapi tak ada masalah untuk berdoa beramai-ramai juga, di sebahagian daripada yang dianjurkan oleh agama. Jadi cuma kita nak katakan bahawa di Mekah Madinah ni, maknanya masing-masing bacalah doa tu sendiri. Bukan makna tak ada doa, dia pun tak doa, diam. Tak doa, tak ada, kita balik lah. Doa, kat sini tak ada doa. Boleh pula dia kata kat sini tak ada doa tu. Bila imam tak baca, kita lah berdoa. Ada doa sebenarnya. Nanti kita akan tengok nanti tempat-tempat berdoa dan sebagainya, tuan. Ni ada semua soalan lain. Silakan tuan. Ya. Ya.
Dia sebenarnya beginilah tuan-tuan ni, kita dalam nak memahamkan suatu perkara dalam agama ni, dia ada perkara yang datang dari sifat umum, ada perkara yang datang secara khusus. Kalau kita mengikut secara khusus, betul, berdoa tu maknanya secara sendirian saja. Tetapi secara umumnya tidak dilarang berdoa secara beramai-ramai. Itu maksud dia. Jadi duduk betul. Bukanlah makna berdoa secara ramai-ramai itu uruf saja, tidak. Tapi ulama tidak melarang, tidak ada perintah pun jangan berdoa secara beramai-ramai. Bahkan ada Nabi sebut, barang siapa yang berdoa kemudian beramai-ramai, dia baca secara sendirian, dia khianat pada makmum dia. Faham tak faham? Kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Makmum amin. Betul tak? Yang diminta ampun untuk siapa? Dia lagi mak bapak dia. Kita masuk neraka lah semua. Pasal kita tukar aminkan je. Itu khianat dia panggil. Lepas tu kalau kita jadi imam, baca untuk umum. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu je lah. Ya Allah ampunkanlah kami semua. Bahasa Melayu je lah. Saya baik kalau aku baca bahasa Arab, aku seorang tau. Okeylah, bacalah bahasa Melayu sudah lah kata dia. Itu. Jadi ada umum, ada khusus. Perbuatan Nabi itu memang khusus, tapi tidak pula ada larangan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, kita makan tuan. Hari ni menu saya ingat kuih tiaw goreng. Betul tak? Betul tak betul? Saya teka je tuan. Betul tidak tahu lah. Tuan-tuan cuba tengok. Jadi saya ingat cukup lah sekadar ini. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.